Pada 28 Februari 1993, seorang ketua ajaran sesat telah mencetuskan peperangan dengan pihak berkuasa Amerika selama berhari-hari. Disebabkan kejadian ini juga, seramai 75 orang termasuk kanak-kanak telah meninggal di tempat kejadian. Kumpulan ajaran sesat Branch Davidians mengaku yang diorang ni adalah students of the Bible dan tinggal di kawasan Gunung Carmel. Pihak berkuasa cuba untuk menangkap David dan serbu markas diorang, dan kemudiannya terjadinya kejadian tembak-menembak. Operasi menangkap kumpulan ini sebenarnya gagal bila kumpulan tadi tu tak nak keluar daripada tempat persembunyian diorang ataupun daripada markas diorang. Walaupun bermacam-macam cara pihak berkuasa ni cuba untuk nego dengan diorang, tapi diorang tetap tak nak keluar dari sana. Kemudian kawasan markas diorang ni telah dikepung oleh kereta kebal, kereta berperisai dan lebih daripada 600 ejen FBI dan juga ATF. Vernon Wayne Howell ataupun dikenali sebagai David Koresh merupakan ketua ajaran sesat untuk ajaran agama yang bernama Branch Davidians. Dia lahir pada 17 Ogos 1959 di Houston oleh seorang remaja yang bernama Bonnie Clark. Selama dia membesar, dia tak kenal langsung siapa ayah dia sebabnya dia ni anak luar nikah. Jadi sejak dia lahir, dia dijaga oleh atuk dan nenek dia. Dia sebenarnya ada masalah disleksia yang agak teruk, yang mana dia susah untuk membaca, menulis dan juga bercakap. Bukan tu je, dia juga ada masalah penglihatan. Disebabkan kekurangan yang ada pada diri dia, so cikgu telah tempatkan dia dalam sebuah kelas khas dan dia juga selalu diejek lah lepas daripada kejadian tu dengan panggilan Vernie. Sejak dia dari kecil lagi, dia banyak menghabiskan masa dengan bermain alat muzik dan juga membaca kitab Bible. Dia memang tak banyak kawan sebabnya dekat sekolah pun dia selalu jadi mangsa buli kawan-kawan dia. Pada usia dia 12 tahun, dia dah berhafal dan tafsir kitab Bible. Pada masa ni, dia mula obses dengan ajaran kitab Bible dan mula tafsir ikut pemahaman dia sendiri. Dia pernah dihalau dari gereja lepas diberitahu dekat seorang paderi ni yang Tuhan suruh dia kahwin dengan anak paderi tu. Masa tu anak paderi tu baru berusia 12 tahun, memang nonsen lah kan. So lepas dia dah tamat pelajaran dekat sekolah tinggi, dia pun bekerja sebagai seorang tukang kayu. Masa di umur 20-an, dia pernah pindah ke Los Angeles sebabnya dia nak jadi bintang rockstar dekat sana. Tapi mungkin cita-cita dia nak jadi rockstar ni tak berjaya, so dia pun baliklah ke Waco pada tahun 1980-an yang terletak di Texas untuk menjoin kumpulan Davidians. Pada awal tu, kumpulan ajaran sesat Davidians ni telah diasaskan oleh Benjamin Roden pada tahun 1955. Selepas Benjamin tu meninggal, barulah David ni take over kumpulan tu dan menjadi ketua kumpulan pada tahun 1987. Pada tahun 1984, David telah berkahwin dengan pengikut Davidians juga yang bernama Rachel yang pada masa itu berusia 14 tahun. Jadi hasil perkahwinan diorang berdua, diorang dapat 2 orang anak yang bernama Cyrus dan juga Star. Pada masa ni, dia dah mula aktif mengajar kitab mengikut tafsiran dia sendiri. Tak lama lepas tu, David ni bergaduh dengan anak Benjamin yang bernama George. Kiranya diorang ni bergaduh berebut kuasa lah siapa yang layak jadi ketua kumpulan. Jadi George ni rasa dia lah yang paling layak sebabnya ayah dia dulu pengasas kumpulan ni. So mestilah kuasa daripada ayah dia tu kena turun dekat dia. Kiranya macam turun-temurun lah. Tapi memang taklah si David ni nak serahkan kuasa juga sebabnya dia rasa dia pun layak juga sebabnya dia ada lagi banyak ilmu. Bergaduh punya bergaduh, akhirnya markas diorang ni terbakar guys. Dan puncanya dikatakan daripada David. David lah yang bakar markas tu. Lepas tempat tu terbakar, David ni pun tungganglah agama. Dia kata itu adalah hukuman dari Tuhan. Kemudian George dengan pengikut-pengikut dengan lain pun halallah David keluar daripada sana dan dia kata kalau kau berani balik ke sini, aku akan tembak kau. So David dengan pengikut dia pun tak ada pilihan lain. Diorang pun pindah ke Texas untuk sementara sebelum jumpa tempat yang sesuai. Masa ni diorang susah sangat sebab tak ada tempat untuk diorang tinggal dan berlindung. Kemudian David ni pun decide nak ke Israel untuk rekrut ahli yang baru, dan bila dia balik ke Waco, dia pun dah bawa balik sekali ahli baru dan juga senjata. Sampailah pada satu hari tu, si George ni kena tembak dengan David dengan pengikut-pengikut dia, tapi dia selamat. Lepas tu kes ni pun telah dibawa mahkamah, tapi tak tahulah macam mana perbicaraan dekat sana. David pun dibebaskan. Tak lama lepas tu, si George ni pula yang kena tangkap atas tuduhan sebab membunuh women pada tahun 1989. Jadi bila ketua kumpulan Davidians ni kosong, so David ni ada chance lah untuk menjadi ketua kumpulan diorang. Sampailah pada tahun 1990, akhirnya David ni pun decide lah untuk tukar nama dia, nama asal dia tukar kepada nama David Koresh. So nama David tu membawa maksud Nabi Daud, manakala Koresh tu pula adalah nama kitab Cyrus. So kalau ikut ajaran David ni, pengikut-pengikut dia boleh tidur dengan mana-mana perempuan, tak kisahlah umur diorang ni berapa. Dan ajaran ni dipanggil sebagai perkahwinan rohani. Tapi dengan syarat wanita tadi tu adalah wanita pilihan Tuhan. Jangan tanya Nina apa ciri-ciri wanita pilihan Tuhan sebab Nina tak tahu. Melalui perkahwinan rohani tadi, David dah ada 20 orang isteri dan sebahagian isteri-isteri dia tadi di bawah umur 17 tahun. Dan David ni juga mempunyai ramai sangat anak dalam berbelas-belas orang juga. Tapi anak-anak dia yang ramai ni kan hasil perkahwinan rohani dengan isteri-isteri dia, bukan dengan isteri dia yang sah. Sepanjang dia menjadi ketua ajaran sesat kan, dia sebenarnya agak bermasalah sebabnya dia pernah melakukan hubungan badan dengan beberapa orang kanak-kanak yang berusia 10 tahun. Pedo dia ni memang pedo.
Lepas tu David ni juga claim yang dia adalah seorang nabi dan dia ada ilmu yang sangat luas tentang kitab Bible. Jadi dia pernah beritahu dekat pengikut dia yang dia boleh bercakap dengan Tuhan secara direct dan dia nak diorang ni bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Sebabnya kumpulan ni percaya akan ada second coming of Christ dan dunia akan berakhir lepas tu. Jadi dia dengan pengikut-pengikut dia pun mengumpullah senjata sebanyak yang mungkin untuk bersiap sedia menghadapi hari kiamat dan menjadi tentera Tuhan. Bagi orang Islam, kita percaya yang Nabi Isa ni memang akan turun dan itu adalah petanda terakhir hari kiamat. Pada masa itu tugas Nabi Isa adalah menyelamatkan orang Islam dan membunuh Dajjal. So berbalik kepada cerita kita tadi, David ni berjaya mengumpul pengikut yang baru seramai 100 orang dan diorang ni kebanyakan datang daripada Amerika sendiri, Israel, Australia dan juga Britain. Jadi diorang ni diajak untuk tinggal bersama-sama dengan David di sebuah kawasan yang terpencil di daerah Waco, Texas. Dekat markas David ni, diorang berjaya mengumpul hampir 250 senjata termasuklah pistol, senapang patas, senapang auto dan juga ratusan bom. Kawasan yang diorang tinggal ni sebenarnya agak luas, iaitu sekitar 77 hektar. Disebabkan David dengan pengikut dia kumpul banyak sangat senjata kan, akhirnya pihak berkuasa tahu pasal ni dan pihak berkuasa telah mendapatkan waran untuk menggeledah markas diorang ni di Gunung Carmel. Pada 28 Februari 1993, ATF pun serbu dan beritahu yang diorang akan geledah, tapi lain yang jadi bila terjadinya kejadian tembak-menembak. Kejadian tembak-menembak ni terjadi selama 2 jam dan telah mengorbankan 4 ejen ATF, 17 lagi cedera dan 6 orang pengikut David meninggal. Dalam kejadian ni, David pun sama-sama cedera dengan pengikut dia. Lepas dari kes ni, FBI pun mula mengepung kawasan markas diorang selama 51 hari dan diorang berkampung dekat sana. Pihak FBI dengan ATF cuma berkomunikasi dengan David ni hanya melalui telefon je. Pada malam pertama diorang dikepung, David telah melepaskan 4 orang kanak-kanak. Pada 2 Mac pula, selepas FBI cuba nego dengan dia, David pun telah melepaskan 20 orang daripada markas dia lagi. Lepas tu David cakap yang dia akan serah diri kalau FBI boleh siarkan khutbah dia dekat radio. Jadi FBI ni pun setuju dengan tawaran yang diberikan oleh David dan diorang pun siarlah khutbah dia dekat radio. Tapi tiba-tiba si David ni tukar fikiran tau. Dia cakap dia tak jadi serah diri sebab dia kata Tuhan suruh dia tunggu. Selepas berpuluh-puluh hari menunggu David ni untuk menyerahkan diri, pada 19 April 1993, selepas pihak berkuasa mendapat kelulusan daripada Peguam Negara, FBI pun telah menggunakan gas pemedih mata ke dalam kawasan markas. Selama 51 hari diorang tunggu, FBI telah berjaya menyelamatkan seramai 44 orang, termasuklah 14 dewasa dan 25 orang kanak-kanak. Selepas FBI tembak gas pemedih mata tu, pada masa yang sama, kenderaan berperisai pun mula bergerak pecah masuk ke dalam bangunan. Masa ni pihak FBI bagi arahan dekat David, jangan tembak sebab ini bukan serangan. Tak lama lepas tu, dalam markas tu tiba-tiba ada kebakaran yang terjadi di 3 tempat yang berasingan. Punca kebakaran ni dipercayai bermula daripada David sendiri. Tapi sebenarnya siapa yang bakar dulu masih tak dapat dibuktikan. FBI cakap geng Davidians yang bakar dulu, tapi geng Davidians cakap yang FBI yang bakar dulu. So tak tahulah siapa yang mula bakar. Selepas api berjaya dikawal dan dipadam, seramai 75 orang dijumpai meninggal, termasuklah David Koresh. Ramai di antara diorang ni yang meninggal disebabkan kesan tembakan di kepala, dada dan juga muka. Macam si David ni pula, dia ada kesan tembakan tepat dekat tengah-tengah dahi dia. Selain orang dewasa, FBI juga telah menjumpa budak lelaki 3 tahun yang meninggal sebab ditikam di dada dan 2 lagi remaja yang telah dipukul di bahagian kepala. So apa yang Nina boleh simpulkan dekat sini, yang diorang ni meninggal sebab bunuh diri dulu, bukan sebab terbakar sebenarnya. Dalam kejadian ni tak semua ahli Davidians meninggal. Seramai 9 orang telah survive dari kejadian tu dan diorang pun dah dibebaskan pada tahun 2013 selepas sedekad dari hari kejadian. Salah seorang ahli Davidians yang selamat bernama David juga, dia cakap yang geng-geng Davidians ni meninggal sebabnya ditembak oleh pihak FBI. Tapi FBI cakap tak ada seorang pun ejen diorang yang melepaskan tembakan pada hari kejadian. So maybe ahli ajaran sesat tu telah tembak sesama sendiri sebabnya diorang ni nak mati cepat. Kalau diorang biarkan diri diorang ni dijilat oleh api kan, so diorang ni akan lagi terseksa dan kematian diorang lagilah akan menjadi lambat. Walaupun ketul kumpulan diorang dah tak ada kan, tapi sebenarnya selepas dari kejadian tu masih ada lagi pengikut Davidians ni yang mula berkumpul dan mengamalkan ajaran Davidians. Dikatakan pada tahun 2003 seramai 100 orang pengikut Davidians masih lagi ada di seluruh dunia. Sebenarnya bukan dekat luar negara je, dekat Malaysia sendiri pun ada lagi ajaran-ajaran sesat ni. Punca ajaran sesat ni sebab apa? Sebab dia palatau, dia baca Al-Quran, dia baca kitab Bible apa-apalah kan, dia tafsir dengan pemahaman dia sendiri. Itu yang salah sebenarnya. Dalam Islam sendiri pun menyuruh kita ni nak belajar tu kena berguru. Kalau tak berguru, itulah jadinya kita tafsir sesuka hati kita ikut apa yang kita faham. So Nina rasa itu sajalah untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan kalau korang suka dengan video yang Nina kongsikan tadi, korang boleh komen dan like dekat bawah, okay? Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.